Kalaulah agama demikian menjaga supaya kepentingan wanita, tempoh talaknya, tempoh iddahnya tidak lama supaya dia tidak menderita, maka mewujudkan mahkamah syariah bagi menguruskan urusan rumah tangga, mestilah memastikan kerja buatnya sama dengan kerja buat, sama dengan matlamat mahkamah, sama dengan matlamat syariah, iaitu matlamat hukum hakam Islam. Agama kata 3 kali suci, tu pun nak dicepatkan tempohnya. Pergi kes talak ke mahkamah 7 tahun tak selesai. Di samping kejumudan para hakim yang memahami syariah setengahnya secara jumud, sehingga diketatkan prosedur, sehingga orang yang dah ternyata pun telah terputus hubungan rumah tangga ditangguh-tangguh sehingga memakan masa bertahun, maka itu adalah kezaliman yang telah dielakkan oleh syariah terhadap suami. Kemudian kezaliman itu tiba-tiba dilakukan oleh sistem perundangan. Maka kita akan melakukan komplain ini secara berterusan. Whatever dia nak kata, dia kata ini kerana tak cukup kaki tangan ke apa, kita tetap akan kata. Sehingga ada wanita kadang-kadang cerai pada umur 35, umur 45 baru selesai. Dia pun dah tak berasa nak menikah dah. Kesemua ini bukan kezaliman agama. Dan ini tidak boleh dikaitkan dengan Islam. Sebab itu saya kata banyak kesalahan faham terhadap agama Islam di negara ini. Tidak ada, jangan disalahkan Islam. Ini kelompok-kelompok Islam, please. Semua golongan-golongan, persatuan-persatuan wanita, please. Kesalahan ini bukan berbalik kepada agama. Ia berbalik pada yang diberi amanah menguruskan agama. Selagi pemikiran konservatif ini tidak diubah kembali kepada syariah yang asal, sehingga macam saya sebut semalam, nak masuk Islam pun ada masa, pukul 8 sampai pukul 5. Tengah malam kalau teringat nak masuk Islam, Ustaz kata sekarang bukan office hour, masuk Islam waktu pejabat. Maka rosaklah pandangan-pandangan ataupun kefahaman manusia mengenai agama. Sebab itu dahulu selalu kita sebut bahawa dalam Islam, Nabi SAW apabila meletakkan manusia kepada sesuatu jawatan itu, dilihat kepada 2 unsur, iaitu al-quwah dan al-amanah. Sejauh mana kemahiran dia dan kemampuan dia melakukan tugas itu, dan amanah dia. Oleh kerana kita fikir orang yang ada sijil dan pernah belajar agama, kita berikan dia menguruskan pengurusan yang bidang pengurusan itu bukan bidang dia. Lalu yang agama pun tak terurus, yang pejabat pun tak teratur. Sebab itu Khalid ibn Walid, walaupun beliau melakukan beberapa kesalahan di dalam medan perang, termasuk membunuh tawanan perang, yang dibantah oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menyatakan, ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Namun Nabi tetap melantik Khalid, kerana walaupun ada kelemahan pribadi, tetapi ada kemampuan di dalam menguruskan urusan peperangan, yang kemampuan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu bukan soal, ramai lagi sahabat yang lebih warak daripada Khalid, yang lebih dekat dengan Nabi daripada Khalid, yang lebih banyak menghafal nas Al-Quran daripada Khalid, yang lebih banyak menghafal sunnah daripada Khalid. Tetapi peperangan dia bukan soal menghafal, tetapi soal kemampuan, strategi, kekuatan,
keperkasaan, ketangkasan akalnya dalam mengatur strategi peperangan. Walaupun ada kesilapannya, tetapi orang lain belum standing dengan dia untuk menduduki tempat tersebut. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau naik memerintah, beliau memecat Khalid kerana beliau nak imbang dengan ketangkasan beliau, sudah memadai dengan kehebatan dia. Dia tak perlukan Khalid, dia ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah lebih saleh, lebih warak dan juga tahu tentang peperangan, tapi Khalid lebih pakar. Walaupun tindakan Umar itu dipuji dari satu sudut, kerana supaya nak mengelakkan sangkaan orang ramai bahawa kemenangan itu disebabkan oleh Khalid, nanti hilang tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi apabila suatu pertempuran berlaku, Khalid berjaya membuka bandar dengan dia hanya dengan beberapa orang pemuda bersama dengan dia, yang mana Abu Ubaidah tidak boleh lakukan. Kata Umar, rahimallahu Aba Bakrin kana a'lamu birrijal minni. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar itu lebih mengetahui tokoh melebihi aku. Hebat-hebat Abu Ubaidah, tetapi yang tangkas itu tetap tangkas. Nak suruh bagi fatwa, nak suruh bagi hukum, cari ahli hukum, alim. Nak suruh mentadbir pentadbiran agama, cari ahli takbir. Kalau cari lebay juga, suruh duduk situ, lebay tak tahu apa dia. Kalau yang tahu tak apalah, dia tak tahu, kita tak boleh bagi. Abu Dhar minta jabatan, Nabi tak bagi. Walaupun Abu Dhar sangat saleh, Nabi menyatakan, ya Abu Dhar innaka la dha'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dhar, engkau dhaif, ini adalah amanah. Bukan dhaif agama, dhaif kepimpinan. Maka dengan itu, ini telah menjadi suatu barah yang kita kadang-kadang ramai wanita komplain, lalu mereka menyatakan Islam tak adil, wanita selalu kena, dan kemudian fokus pun salah. Dulu dia pun belajar hanya duk cerita bab wanita tak boleh lawan suami saja. Dia kurang mendengar hadis-hadis di mana Rasulullah SAW menyuruh suami berbuat baik kepada isterinya. Lalu bila wanita mengadu kes kepada ustaz, ustaz pun kata sabarlah, sabar itu separuh daripada iman, dia kata. Dia tak panggil lelaki berkenaan, dia tak panggil suami, awak telah menyanggahi syariah Allah, kena memukul isteri awak tanpa sebab. Sebaliknya dia kata tak apa, lebam di dahi itu akan dibawa ke syurga. Orang perempuan ni kadang-kadang dia emosi, dia pun salah. Tak adalah hadis sahih kata dapat payung emas kahwin dua. Tapi satu orang perempuan di Perlis, dia jumpa saya Mufti, saya nak bagi tahu suami, tolong bagi tahu suami saya tak nak payung emas tu. Walaupun hadis tak betul, tapi bila dia faham benda tu, kalau dia faham benda tu hadis, dia tak boleh kata begini tu. Saya kata tak nak masuk syurga ke? Syurga kes lain tak apa, tapi kes poligami saya tak nak masuk, kata. Oh, perempuan berat. Tak apa pun tak boleh nafikan emosi wanita ni melebihi lelaki. Itu hakikatnya.